Yang pertama, permintaan Nek Wan. Mariam terpaksa turuti permintaan Nek Wan supaya bekerja dengan Dian. Nek Wan mahu Mariam menjaga Dian dengan sebaiknya. Risau dengan sifat benda Dian, orang akan benci dan apa-apakan Dian. Yang kedua, usaha Zarif memikat Dian. Terdapat beberapa cara Zarif cuba memikat Dian supaya Dian masuk dalam perangkapnya. Yang pertama, mempelawa Dian menghantarnya pulang ke rumah setiap hari. Yang kedua, kata-kata romantik. Yang ketiga, memberi 3 kuntul bunga ros yang memberi maksud I love you. Dan yang keempat, Zarif mengajak Dian pergi bershopping. Yang ketiga, melamar. Dia menemani Zarif pergi ke majlis kenduri rumah kawannya. Tapi bila dia sampai di situ, ternyata bukan. Dia sangsi dengan keadaan bersekitaran. Jika kenduri, sudah semestinya ada kehadiran orang-orang masjid. Tapi tiada pun. Zarif putar balik cerita menyatakan bacaan doa selamat telah dibuat pada waktu petang tadi. Dan malam itu adalah majlis makan-makan. Dian pun mengiyakan kata-kata Zarif. Disangkakan majlis kenduri, tapi rupanya pada malam itu Zarif merancang untuk melamar Dian di depan semua tetamu yang hadir. Tetamu itu semua adalah orang upahan Rahman bagi menjayakan rancangan. Dia menerima lamaran tersebut dan bersetuju untuk menjadi isteri Zarif. Umpan dah kena jeratnya. Yang keempat, penerangan. Zarif menerangkan rancangannya pada Datin Munirah. Dia terkejut bila anaknya mahu berkahwin dengan perempuan sewel itu. Tapi apabila Zarif terangkan secara terperinci, barulah Datin Munirah memahami kenapa Zarif membuat keputusan begitu. Zarif sangat licik dan berfikiran jauh. Anak Zarif dikahwinkan dengan anak orang kaya. Peluang untuk Nek Tok menyerahkan harta pada cicitnya sangat tipis. Dan kalau bagi pun sedikit je. Jika Zarif bercerai, maka peluang untuk menuntut hak ke atas anak itu sangat susah. Dan Nek Tok tidak sewenang-wenangnya menyerahkan wasiatnya kerana anak Zarif sedang dijaga oleh keluarga yang kaya. Manakala jika Zarif berkahwin dengan Dian, maka peluang untuk Nek Tok mewasiatkan harta pada cicitnya sangat-sangat tinggi. Nek Tok sangat setuju jika Dian menjadi sebahagian dari keluarganya, kerana dari sejak awal lagi Nek Tok sudah berkenan dengan sifat baiknya. Jika Zarif bercerai, Dian tidak mempunyai kuasa untuk menuntut apa-apa. Orang seperti Nek Wan dan Dian akan reda menerima nasib dia. Zarif pesan pada mamanya supaya rahsiakan terlebih dahulu perkara itu dari Datuk Saleh. Risau kalau papanya bocorkan rahsia pada Nek Tok. Yang kelima, menyampaikan hajat. Datin Munirah menyampaikan hajat anaknya pada Nek Wan dan ibu mertuanya. Hajat Zarif mahu memperisterikan Dian. Hajat tersebut membuatkan Nek Tok begitu gembira sekali. Dia sangat senang hati anak Dian menjadi sebahagian dari keluarganya. Begitu juga dengan Datin Munirah. Nampaknya dia senang hati melihat ibu mertuanya sangat gembira Zarif akan kahwin dengan Dian. Dilihat, pewarisan harta Nek Tok akan jatuh pada zuriat Zarif dan Dian. Itu yang membuatkan Datin Munirah suka sangat. Tapi sebelum itu, dia perlu memikirkan tentang Mak Wan. Nek Wan nampaknya tidak bersetuju jika Dian nikah dengan Zarif. Dia tahu selama ni Zarif bencikan Dian. Dan kenapa tiba-tiba saja cucu kawannya itu mahukan Dian. Dalam hal ini, Nek Wan perlu memikirkan dulu dan perlu bertanya pada Dian untuk pastikannya. Yang keenam, bersepakat. Datin Munirah perlu memastikan rancangannya berjaya. Dia berjumpa dengan Kamsiah di sebuah restoran. Kemarin, driver Datin Munirah telah datang ke rumah Kamsiah dan beritahu Datin mahu berjumpa pada keesokan harinya. Tujuan pertemuan mereka berdua adalah mengenai hal Nek Wan. Datin Munirah mahu Kamsiah pastikan Nek Wan bersetuju Dian bernikah dengan Zarif. Kamsiah pelik. Takkan manusia sehebat Zarif mahu berkahwin dengan perempuan biol itu? Mesti ada sebab lain yang disembunyikan.
Pada mulanya, Kamsiah tidak mahu turuti arahan Datin Munirah. Tapi selepas menghulur cek menilai RM10,000, Kamsiah bersetuju untuk turut serta dalam rancangan jahat Datin Munirah. Kamsiah perlu laksanakan rancangan beliau dalam masa 3 hari, atau cek tersebut akan disekat serta-merta.